Depan saya tu ada satu lori loader lah. Lori loader bawa excavator belakang itu. Jadinya waktu saya tengah ride ni sambil ni telinga ni dengar suara-suara suci ni kan. Saya pun tengah terperasan pula tertengok dekat atas excavator tu tau. Ada macam saya perasan macam kain tau. Berkibar-kibar. Ingatkan bendera mula-mula. Tapi bila perhati betul, bendera apa warna putih je kan. Jadi benda tu berkibar. Jadinya saya tukarkan daripada lampu saya ni pergi lampu tinggi tau. Sebab nak tengok apa yang kain putih tu sebenarnya. Yelah kan sebab kebiasaan lah. Manusia ni memang kan mana tahu dia nak menyakat orang ke apa kan. Dan masa tu tak nampak jelas lagi tau. Dan kebetulan tiba-tiba ada satu kereta Myvi sampai belakang saya. Ada sebiji kereta Pro2 Myvi King lah tu kan. Dan kereta tu pun gunakan lampu tinggi juga. Dia pasang lampu tinggi juga waktu tu kan. Dan masa tu lah baru saya nampak jelas tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belakalah hendaknya, insya-Allah. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah daripada seorang pendengar kita ni. Kisah berkenaan kisah antara dia dengan isteri dia lah. Yang daripada awal perkahwinan, daripada sebelum perkahwinan sampailah dia dah berkahwin apa semua. Jadi marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk cerita yang pertama ni, cerita ni daripada Encik Samsul. Cerita ni masa tahun 2016 ataupun 2017, macam tu lah lebih kurang. Saya balik kerja lebih kurang dalam pukul 6 petang. Sampai je dekat rumah, saya pun teruslah bersiap-siap. Sebab malam tu plannya saya nak keluar makan dengan awet saya. Ataupun girlfriend saya lah. Jadi sekarang ni, yang girlfriend saya ni dulu dah jadi isteri saya lah. Dan saya ni duduk dekat Bandar Terengganu. Dan awet saya ni pula duduk dekat Setiu. Nak pergi dekat rumah awet saya ni, lebih kurang perjalanan jarak yang saya nak kena tempuh tu lebih kurang dalam 40 km jugalah. Jauh juga kan. Jadi sampai je lah dekat rumah awet saya ni lebih kurang waktu tu dah pukul 7 lebih. Dah dekat-dekat pukul 8 macam tu lah. So, jadinya masuk je lorong dekat rumah awet saya ni, saya kena lalu satu dekat kawasan pokok-pokok getah tau. Sebab rumah awet saya ni masa tu jenis kat situ punya area tu cuma ada 2 biji rumah je. Dululah, tapi sekarang ni dah ada dekat lebih 10 biji rumah. Dan sampai je kat rumah awet saya ni, saya perasan tau, ada nenek tu macam rupa macam nenek kebayan tau macam tu. Berdiri dekat garaj motor macam tu. Jadinya saya pandang je betul. Lebih kurang dalam 2-3 minit jugalah kan. Saya pandang. Sampailah awet saya ni buka pintu. Dan benda alah tu ataupun nenek tu ataupun nenek kebayan tu terus hilang. Macam tu je hilang. Dan nenek tu saya perhati, dia bongkok, memang bongkok habis lah. Bongkok lebih kurang macam bongkok 90 darjah macam tu. Dan masa tu ni, saya ni tak nampak dengan jelas lagi tau. Dan dalam kereta tu saya tak banyak bercakap tau dengan awet saya. Sebab waktu ni otak saya ni masih loading. Apa yang aku nampak tadi kan? Dan siapa nenek tu sebenarnya? Sedangkan awet saya ni tak berhenti-henti tau bersembang. Biasalah kan. Kalau awet kan jumpa boyfriend, mestilah excited nak cerita tu, nak cerita ni kan. Jadinya, dia tak berhenti-henti lah bercerita. Saya waktu tu cuma layankan je lah. Bayangkan bila dia cerita saya pun macam tu je lah kan. Sebab masa tu otak ni cuba nak proses apa yang saya nampak tadi. Dan dalam cerita tu lah, adik saya punya awet ni ada cakap yang mak dia ni sekarang ni tengah jaga akak dia yang tengah berpantang. Dan kakak dia tu ada sakit lah. Sebab katanya ada saka nak duduk dengan kakak dia. Dan waktu ni saya cuma dengarkan je lah dan layankan je lah kan cerita daripada awet saya ni. Jadinya sampailah kat kedai makan, kita orang pun order apa semua dan siap-siap kita orang makan.
Dan siap-siap je kita orang makan, saya ni teruslah nak hantar awek saya ni balik ke rumah. Dan waktu tu saya terfikir juga tau. Takut jugalah masa tu. Sebab takut kalau boleh terserempak lagi dengan nenek kebayan tu, ai masak saya kan. Jadinya bila dah hantar awek saya ni ke rumah, sampai je dekat rumah awek saya ni, alhamdulillah lah. Kerana apa? Kelibat nenek tu tak ada. Saya tak nampak, tak jumpa pun kan. Dan tiba-tiba abang ipar saya ni ajak saya lepak kejap. Masuk dalam rumah. Yelah kan, kata dia, takkanlah ambil anak dara orang, tak jumpa orang dalam rumah tu. Macam tak sweet lah kan, kata dia. Jadinya saya pun fikirkan, saya pun masuklah kejap kan. Lepak-lepak, sembang-sembang dengan abang ipar saya waktu tu. Dalam 10-15 minit macam tu lah. Jadinya dalam rumah tu, awek saya pun saya masuk je. Awek saya kata, jemputlah duduk kat sini, kata dia kan. Jadi kedudukan saya maksudnya dalam rumah tu, saya duduk ni menghadap betul-betul bilik awek saya tau. Kat depan tu. Okay, tengah sembang-sembang dengan abang ipar dia ni, tengah sembang. Tiba-tiba nenek tua tu boleh muncul dalam rumah pula kali tau. Dan nenek tua ni sekarang ni berjalan meniti dekat atas kayu. Kat alang rumah tu kan. Sebab rumah awek saya ni kata dia tak ada siling. Jadinya saya nampaklah nenek tua tu meniti ke atas kayu ataupun atas alang-alang rumah tu. Sampailah betul-betul dia berhenti dekat bilik awek saya tau. Dan nenek tua tu dalam 10 kaki lah jarak dia tu antara nenek tua tu dengan saya. Barulah waktu ni saya nampak tau dengan jelas. Nenek tu mata merah, rambut putih, beruban habis semua mengebang dengan bongkok lagi tau. Dan nenek tu waktu ni menatap saya dengan tajam. Dia pandang je saya tau. Dan macam nenek tu dia tengah marah dekat saya lah. Marah sangat-sangat. Dan muka nenek tu memang nampak bengis lah. Dan waktu ni saya apa lagi kan. Habis je rokok kat tangan dah bergigil ni bukan rokok kan. Habis je rokok kat tangan ni. Saya terus minta diri. Nak balik rumah. Saya keluar rumah. Masuk kereta. Saya masukkan kunci. Tap. Sambil nak tunggu-tunggu lampu dekat meter kereta tu hilang semua kan. Baru boleh start kan. Saya tertengok tau. Yang nenek tua tu duduk dekat garaj motor tau. Sambil tangan dia tu macam halau saya tau. Macam suruh saya belah macam tu lah. Saya pun apa lagi. Start enjin kereta teruslah gerak cepat-cepat. Jadi sampai dekat rumah saya lah. Waktu tu dalam pukul 11.30. Saya waktu tu saya pun dalam pukul 11.30 malam lah. Jadi saya dalam kereta lagi ni waktu ni. Saya baca dulu ayat kursi dengan ayat surah 3 kul. Sebab takut lah waktu ni nenek tua tu ikut saya sampai masuk dalam rumah. Dan yelah waktu ni saya ni duduk dengan abang saya tau. Abang saya ni ada anak-anak kecil. Yelah kan takutlah nenek tua tu ganggu anak-anak saudara saya ke apa benda kan. Jadi dah habis baca surah-surah ni apa semua. Dah baca doa apa semua. Saya pun masuk dalam rumah. Masuk je rumah, buka baju, buka seluar, terus pakai seluar pendek dan awek saya terus call tau. Jadi kita orang pun sembang-sembang lah. Masa tengah bergayut tu saya ceritalah dekat awek saya pasal nenek tu yang saya nampak tu kan. Jadi tengah cerita ni, tiba-tiba kan tadi saya cakap yang mak awek saya ni tengah jaga kakak dia yang sakit tu kan. Kakak dia yang pantang tu kan. Dan kakak dia yang sakit tu terus meroyan tau. Apa yang saya dengar masa tu, kakak dia ni cakap, "Aku tak suka budak tu." Dia cakap macam tu tau. Dan abang ipar awek saya ni terus call perawat. Lepas tu saya dah langsung tak tahu dah apa-apa dah. Sebab saya pun dah tidur. Dah tak bersembang dengan awek saya kan. Awek saya sibuk dekat rumah. Saya pun matikan telefon. Saya pun dah tidur. Jadi keesokan harinya lah. Barulah awek saya tu cakap. Memang betul sebenarnya. Dekat rumah dia tu ada nenek tua. Duduk ataupun selalu main-main dekat garaj motor tu. And dekat bilik awek saya. Nak tahu tak? Kata dia, kenapa nenek tua tu tak suka dekat saya? Sebab kata dia, saya dengan abang saya ni ada harimau putih yang jaga. Dan harimau putih tu nak duduk dengan saya and abang saya. Sebab itulah, dalam family saya dengan abang saya ni, kalau marah memang tak ingat dunia. Dan kami ni, kalau harimau putih tu nak duduk dengan kami, memang kami tak nak. Kalau nak jaga pun, kami memang tak nak lah. Kami tak akan minta bantuan pun daripada harimau putih tu. Hanya dengan Allah sajalah kami meminta pertolongan. Dan ini adalah kisah yang pertama. Ya, kita terus dengan kisah dia yang kedua. Baiklah, untuk kisah yang kedua ni, kata dia, macam gelap sangat aku nampak ni. Sekejap kita try kasih terang sikit. Okey, baiklah, untuk cerita yang kedua ni, kata dia, cerita dia
Tajuk Lembaga Tanpa Kepala dan Kap Ponti. Okey. Cerita kedua ni terjadi pada tahun 2020 lah. And masa ni saya nak balik kampung tau, sebab ada nak settlekan urusan kahwin and nak buat test ataupun ujian HIV test kata dia. Jadi saya pun balik kerja lebih kurang waktu tu pukul 10 malam. Sampai je dekat rumah sewa saya pun kemas-kemas baju, packing apa semua, siap-siap bersihkan badan, mandi apa semua. Dalam pukul 10.30 juga lah macam tu, saya pun terus bertolak balik ke kampung. Saya waktu tu balik kampung naik motor je lah. Tengah saya pun bawa motor. Masa tu saya bawa motor Yamaha LC135 5 speed. Saya pun ambil saya punya earbud tu dalam sweater and pasang lagu sambil layan-layan kepala dalam perjalanan je lah. Jadi start daripada kampung Gemuruh sampailah Sungai Tong ni, jalan kiri kanan yang saya tengah hadap ataupun saya kena hadap ni adalah hutan tau. Hutan belukar kiri kanan tu. Masa tu sunyi je tau. Sepi je. Tak ada kereta ataupun lori. Yelah kan? Kata dia sebab masa tu PKPD kalau tak silap dia lah kata dia. Jadi masuk ke jalan Sungai Tong tu lah dekat bus stand tu saya perasan tau. Saya macam perasan ada satu sosok badan je tanpa kepala berdiri dekat bus stand tu. Jadi waktu ni saya macam terkejut berut lah saya. Dan kawasan tu ada lampu. Tapi suram juga sebenarnya. Saya apa lagi waktu ni? Tarik clutch, drop gear, terus ulas sampai habis throttle tu. Pecut lah. Jauh juga saya pecut, taklah jauh sangat kan. Sampai dalam 200 meter macam tu. Saya pecut. Saya tengok sosok tu tadi tu berdiri tiba-tiba dekat tengah jalan. Terpacak macam tu kan, tengah-tengah jalan. Nasib baiklah waktu ni saya sempat mengelakkan daripada sosok tu saya langgar. Dan sikit lagi saya nak langgar divider jalan tau. Kalau langgar lah, tak tahulah apa yang jadi kat saya waktu tu. Dan kalau tak silap saya, daripada situ, daripada kawasan saya sekarang ni, dalam 10 ke 20 km lagi, nak ke depan sikit adalah sampai dekat Caltex Sungai Tong tu tau. Sampai je kat Caltex tu lah, saya tukar lah ayat-ayat suci. Daripada tadi saya dengar lagu-lagu kan, layan lagu makan, saya tukar dengar ayat-ayat suci Al-Quran pula. Jadinya masa tu berdebar-debar ni, orang kata hati ni duduk tak hilang lagi rasa takut tu. Jadi saya pergi ke depan sikit tu, adalah kedai, orang kata kedai 24 jam. Masuk dalam kedai tu, singgahlah buat beli air bersemua kan, sebab masih takut lagi waktu tu, beli air. Dan orang ataupun pekerja kat kedai tu yang tanya saya, "Bang, kenapa muka pucat semacam ni bang? Ada apa-apa ke kan?" Jadinya ialah sebab waktu tu tak ada siapa. Antara saya dengan dia je. Saya pun ceritalah dekat dia nak hilangkan sikit rasa takut dalam hati tu kan. Saya ceritalah jumpa hantu lah kat sana, ada nilai ni kan. Dan dia pun cakap yang kat tempat tu memang keras sikit bang. Memanglah selalulah ada ramai yang orang kata yang lalu situ selalu kena ganggu. Jadinya Dah orang kata hati saya dah minum air lepak dengan Mamat ni, tak ukur kat depan kedai semua, dah tenang sikit. Saya pun teruskan balik perjalanan saya. Dan Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa pun yang berlaku sampailah dekat traffic light Sempang 3 Pasir Putih tu. Jadinya saya corner kiri tau. Dalam 4 ke 5 km ni saya ke depan ni, depan saya tu ada satu lori loader lah. Lori loader bawa excavator belakang itu. Jadinya waktu saya tengah ride ni sambil ni telinga ni dengar suara-suara suci ni kan, saya pun tengah terperasan pula tertengok dekat atas excavator tu tau. Ada macam, saya perasan macam kain tau, berkibar-kibar. Ingatkan bendera mula-mula, tapi bila perhati betul, bendera apa warna putih je kan. Jadi benda tu berkibar. Jadinya saya tukarkan daripada lampu saya ni pergi lampu tinggi tau, sebab nak tengok apa yang kain putih tu sebenarnya. Yelah kan, sebab kebiasaan lah manusia ni memang kan, mana tahu dia nak menyakat orang ke apa kan. Dan masa tu tak nampak jelas lagi tau. Dan kebetulan tiba-tiba ada satu kereta Myvi sampai belakang saya. Ada sebiji kereta Pro2 Myvi King lah tu kan. Dan kereta tu pun gunakan lampu tinggi juga. Dia pasang lampu tinggi juga waktu tu kan. Dan masa tu lah baru saya nampak jelas tau, kain putih yang dekat atas tu apa sebenarnya. Rupanya itu adalah Kak Ponti tengah bertinggik dekat excavator tu. Jadi waktu ni saya dah terkejut tau. Apa lagi saya drop gear, tekan kelas, tarik panjang lah, potong lori tu tau. Dan kereta belakang saya ni, kereta Myvi tadi pun ikut sama potong lori loader tu. Jadi sambil kereta tu hornkan driver lori loader tu, ten. Dan nasib baiklah abang kereta Myvi tu follow je saya, temankan saya lah masa tu kan. Jalan tu pun sama juga tau. Jalan saya lalu sekarang ni pun sama juga tau. Gelap, kiri kanan memang hutan tebal tau. Jadi sampailah dekat traffic light dekat Macang Kelantan tu tau. Dan abang tu turunkan cermin kereta. Dia tanya saya, kau nampak tak kain putih tadi tu? Dekat atas ada kereta tu, kata dia. Saya jawab lah, bang nampak. Macam Kak Ponti macam tu.
Tu abang tu senyum je kan. Lampu hijau, abang tu terus bagi signal kanan, terus dia pergi kanan dan saya pun jalan teruslah. Jadi sampai je dekat rumah. Dekat rumah tu lebih kurang dalam pukul 1 pagi lah macam tu. Sebelum masuk ni saya duduk kat luar ni gigil lah. Saya cucur rokok, saya isap rokok semua relax-relax dulu kan. Ambil, lepas tu dah settle isap rokok, saya ambil wuduk dan masuk dalam rumah. Saya baca ayat kursi dulu, ayat 3 kul. Orang katanya orang petua orang-orang lama lah. Tiup kiri, kanan, depan, belakang dulu. Lepas tu baru saya masuk dalam rumah. And pagi tu saya bangun tidur ni dan saya ceritalah dekat family saya apa yang jadi malam tadi. And family saya ni of course lah gelakkan je. Sambil mak saya cakap, kata dia, padan muka kau. Balik lewat malam lagi, kata dia. Dan hari tu 3 hari jugalah saya demam. And saya pergi buat HIV test ni dengan orang kata dalam keadaan demam lah. Dan sekian, ini adalah kisah yang kedua saya. Okay, kita terus dengan kisah yang ketiga dia. Okay, kisah yang ketiga ni, kata dia cerita pasal Kak Ponti and hantu raya. Seram. Okay, kita terus dengan kisah dia. Okay, dan ini adalah cerita ketiga saya. Selepas berkahwin, dan cerita ni berlaku baru lagi pada tahun 2023 macam tu. Jadi saya keluar lepak tau dengan member kampung saya. Dalam 4 orang lah kawan-kawan saya ni. Rumah kat kampung saya ni macam ni tau. Okay. Depan rumah saya tu kubur. Belah kanan tu 3 ekar hutan. And belah belakang tu, belakang rumah ni ada 5 ekar hutan ke belakang. Jadinya saya pun lepak dengan member saya dekat pagar kubur. Kat situ memang pot kita orang. Memang daripada dulu kita akan lepak kat situ lah kan. Tak jauh daripada rumah. Dan masa tu lah tengok jam. Jam dah dekat pukul 12 malam ni waktu ni kan. Dan wife saya call ni. Katanya suruh balik sebab dah lewat malam dah ni. Janganlah lepak lama-lama. Saya takut kat rumah. Kata wife gitulah. Jadi waktu ni saya pun okey je lah balik. Dan member saya ni tengah duk membahan saya. Kata dia kat belakang. Sampai tengah bercakap dengan isteri ni. Member takut bini lah. Macam-macam lah. Biasalah kan. Yelah, dia orang ni bujang-bujang. Budak-budak bujang lagi. Jadi tengah berjalan-jalan tu lah. Saya tengok. Tiba-tiba saya terperasan tau. Ada seorang wanita ni dia berjalan masuk ke dalam kawasan kubur tu tau. Betul-betul kat depan saya ni lah. Jadi saya pun panggil member saya. Weh, sini jap. Kau tengok tu. Jadi dia orang ni semua pergilah kat saya tengok. Memang semua orang, kawan-kawan saya ni, semua nampak yang budak perempuan ni ataupun yang perempuan ni masuk kat dalam kawasan kubur tu. Dan perempuan tu jalan dalam kegelapan macam tu dan terus hilang macam tu je. Jadi kami cubalah cari-cari juga. Manalah tahu kot-kot orang kata nak buat projek dalam kubur ke apa kan. Jadi dia tengah cari-cari ni, member saya yang seorang ni ambil torchlight dia dalam bag lah, dalam posh bag dia, terus suluh sana, suluh kanan, suluh kiri, suluh kan. Sebab waktu suluh-suluh sebab masa tu kami duduk dekat bawah pokok durian tau. Jadi kawan saya tu pun tergailah suluh dekat atas pokok-pokok durian juga. Satu, takut juga ada buah durian nak jatuh ke. Kalau kena atas kepala, masalah babe. Jadinya member saya terus cakap tau. Waktu dia suluh, kita orang ni tengah pandang, sibuk pandang perempuan tu tau. Dan member saya ni seorang dia pandang dekat atas pokok durian tu kan. Tiba-tiba dia kata apa tau. Kau tengok tu. Ada kain putih kat atas pokok. Jadi kami yang lain waktu tu terus toleh kat atas tau. Dalam 1 atau 2 minit macam tu lah kita orang ni macam terkaku kat situ. Dan lepas tu barulah kita orang start lari tau. Dan apa yang kita orang nampak? Kita orang nampak ada satu susuk tubuh. Macam susuk tubuh Pontianak lah agaknya tengah bertinggit dekat atas dahan pokok durian tu. Dan bila kita orang lari, Kak Ponti tu terus terbang tau. Sambil dia mengilai-ngilai kat situ. Dengan suara mengilai Kak Ponti tu, memang kita dengar bingit lah telinga ni. Sampai sakit rasa telinganya. Dan saya terus lari sampai ke rumah. Buka je pintu rumah, masuk je bilik, terus berselubung badan dengan kain selimut. Sambil dah menggigil lah. Memang takut sangat lah sebab dengar suara Kak Ponti mengilai tu. Dan keesokan harinya lah 2 orang demam kawan-kawan saya ni. Dan itu cerita pasal Kak Ponti. Kita terus dengan lagi satu cerita. Okey, kita terus dengan cerita dan seterusnya. Ini cerita yang dekat rumah tau. Rumah mak mertua saya lah, to be exact. Okay? Cerita ni pendek je. Masa tu saya ni tengah, orang kata isap rokok. Tengah isap rokok lah dekat tingkap. Saya terperasan tau. Saya nampak macam ada 2 biji mata ataupun biji warna merah tu lah. Jadi saya pun ambil torchlight atas meja soleh tu. Teruslah menyuluh. Waktu saya suluh-suluh tu, terkejut saya. Apa yang saya nampak?
ataupun bersinar tadi adalah kelibat 2 biji mata tau, bersinar warna merah. Itu adalah hantu raya. Dengan badan dia berbulu, besar tinggi macam tu dengan mata merah. Sebab dekat dengan rumah mak mertua saya ni lah, kata dia, ada rumah usang tau. Apa yang saya tahu tentang owner rumah ni dulu, kata dia ni macam dukun lah, orang yang ada expertise lah dia ada membela hantu raya, dan owner rumah tu tak kahwin-kahwin, tak ada keturunan, so hantu raya tu duk berkeliaran lah dekat rumah usang tu. Jadi bilik saya ni nak ke rumah usang tu jarak dia tak jauh, lebih kurang dalam 50 meter je macam tu tau. Jadinya saya buang rokok saya ni, terus turun tingkap dan terus tidur. Sebab masa tu saya tengah dengar kisah-kisah seram pakai earpod saya pakai saya punya earpiece lah, tengah dengar kisah-kisah seram juga. Terus saya tutup kisah-kisah seram tu. Itulah kisah dia. Okey, kali kedua ni hantu raya juga punya cerita. Okey. Masa tu saya tersedar lah daripada tidur. Pagi lah waktu tu kan, nak buang air. Jadinya saya pun bangun pergi ke tandas. Dekat tandas tu, ataupun tandas dekat rumah mak mertua saya ni, katanya ada batu bata. Yang batu berlubang tu kan, orang panggil tu batu angin kan. Jadinya siap je saya buang air kecil tu lah. Siap je ni saya tengok ikut lubang tu lah, pandang keluar lah. Dekat lubang tu saya perhatikan ada mata merah tau. Jadi saya buka pintu tandas ni, terus lagi masuk bilik. Dan ini adalah kisah yang ketiga saya. Okey, kita terus dengan kisah yang keempat dia. Okey, kisah yang keempat ni ada panjang sikit lah kata dia. Okey, yang keempat ni cerita berkenaan saya dengan isteri saya lah telah diganggu dengan sihir pemisah. Okey, cerita sihir pemisah ni macam ni kata dia. Sebelum kahwin tu, waktu tu fasa bertunang saya pada tahun 2019. Jadinya saya kahwin pula pada tahun 2021 lah. Jadi saya terkena penyakit gatal-gatal tau. Macam allergic reaction macam tu lah. Gatal-gatal dekat perut saya ni tu. Dan gatal tu nampak macam kurap macam tu. Mula sikit je. Dan lama kelamaan dia semakin merebak tau. Dan bila saya nampak merebak tu, ialah makin, kita pun takut juga kan. Jadi saya pun pergi ke klinik pakar kulit lah. Dan dapatkan rawatan. Rawatan yang saya dapat ni jenis macam injection tau. Sekali inject je, dia punya kos menelan belanja RM800 tau. Itu pun masih tak sembuh-sembuh juga tau. Jadi saya total cucuk keseluruhan dalam badan saya ni lebih kurang dalam RM4,000 yang saya kena spend untuk nak ubati. Tapi tetap tak baik je. Jadi nak dijadikan cerita lah. Saya pun berkahwin dengan isteri saya lah. Dan selepas berkahwin, isteri saya pula naik gatal-gatal tu satu badan dia. Dan ini cerita yang saya cerita, side yang saya dulu. Masa tu, saya gatal-gatal ni, daripada dada sampailah ke lutut. Dan muka saya, sampaikan saya ni nak keluar rumah pun waktu tu, malu tau. Sebab dekat muka ni berkudis-kudis macam tu. Dekat lengan seluruh ni, naik kudis kata dia. Kadang-kadang sampai bernanah-nanah. Dan sebelum saya and wife saya ni nak tidur, biasanya kita orang akan buat apa tau, kena lapik dulu kain, takut air bisa ataupun nanah ni terkena cadar kita orang. Maksudnya teruk sangatlah yang kena kat kami ni. Dan wife saya pula dekat perut ni sampailah dekat lutut, dekat tengkuk, lengan, tangan, dekat betis. Dan muka wife saya ni sama juga tau macam saya. Tapi wife saya ni dia kurang sikit lah nanah tu. Cuma nanah tu banyak dekat area betis je. And banyak nanah ni sama jugalah. Jadi saya pun bawa isteri saya pergi cocok juga sama macam saya tu. Dekat klinik pun tak menjadi juga. Sama juga tau. Jadi sampailah satu hari tu, mak mentua saya ni tak sedarkan diri tau kata dia. Maksudnya tak sedarkan diri tu macam ada benda lain yang masuk dalam tubuh dia lah. Lebih kurang macam dirasuk lah, lebih kurang macam tu Jadi family wife saya ni macam ni lah Kalau ada orang nak hantar dekat family wife saya ni, orang yang pertama akan kena adalah mak mentua saya ni. Okey, kita sambung cerita kata dia. Mak mentua saya cakap kata dia cakap dekat isteri saya lah, penyakit kau ni bukan daripada hospital ni. Penyakit kau ni sebab ada orang buat, kata dia macam tu. Jadi wife saya pun ceritalah benda ni ataupun perkara ni dekat saya. Waktu ni saya masih tak percaya lagi tau. Dan sampailah mak mentua saya ni sakit dia makin lama makin teruk. Makin lama makin teruk. And bila saya ni call lah ustaz yang biasa merawat mak mentua saya ni.
Dan bila ustaz tu datang dan rawat mak mertua saya, ustaz tu cakap tau, memang saya and wife saya ni ada terkena sihir pemisah, kata dia. Ustaz yang pertama ni tak cakap siapa-siapa yang buat tau. Just kata dia kena sihir pemisah je. Dia tak cerita lebih. Dia cerita apa yang kena, itu je. Jadi lepas dia berubat mak mertua saya ni macam nampak macam okey lah, bertambah sembuh sikit kan. Tapi keesokan hari tu, mak mertua saya ni terus tak sedarkan diri tau. Dia jadi macam lagi teruk dia punya sakit dia tu kan. Panggil lah ustaz yang lain pula datang. Jadinya lepas ustaz lain tu datang, ataupun ustaz yang merawat tu cakap tau, benda yang sama juga. Kata dia kena sihir pemisah ni. Masa merawat mak mertua saya tu, mak mertua saya ada cakap lah, dia sebenarnya nak tujukan benda ni ataupun sihir ni pada saya. Sebab saya ni penipu, kata dia. Cakap mainkan dia lah, cakap saya nak kahwin dengan dia tapi kahwin dengan orang lain lah. Macam tu lah lebih kurang yang mak mertua saya ni cakap tau. Sebab yelah, mak mertua saya waktu ni dah kena rasuk kan. Semua family saya ni berkenan dekat dia, mak saya berkenan dekat dia, nak dijadikan menantu lah. Kat situ kan, bila dengar macam ni, saya dah mula rasa macam pelik tau. Jadi selepas sesi merawat tu banyaklah spekulasi daripada mulut-mulut orang ni ataupun saudara family, belah family isteri saya ni cakap saya ni macam-macam tau. Jadinya lepas 2 bulan macam tu, saya memang gaduh besar dengan isteri saya tau. Nyaris-nyaris sampai lagi sikit nak bercerai. Sebab family wife saya ni sampai suruh wife saya pergi ke mahkamah untuk nak minta fasak, kata dia. Tapi waktu ni saya masih pertahankan lagi rumah tangga saya. Masa tu memang gaduh besar tau. Sampai kan saya ni terpaksa duduk dekat rumah abang saya selama 1 bulan tau. And jadilah ada satu malam tu lah, saya pergi ke rumah mertua saya ni sebabnya nak jumpa dengan isteri saya lah kan. Sampai-sampai je abang ipar saya tahan. Dia kata dia larang, dia tak kasih saya jumpa dengan isteri saya waktu tu. Dan lepas tu saya call abang saya, suruh abang saya datang sebab katanya nak berbincang lah. Kita bincang biar cara baik, kata dia kan. Dan masa tu abang saya sebenarnya dah tahu dah cerita yang sebenar. Jadinya kita orang pun bincang lah. Abang saya bincang dengan abang isteri saya waktu tu. Bincang. Dan lepas bincang tu elok lah sikit kan. Saya dengan wife tu jadi macam okey sikit lah. Tapi family wife saya ni masih lagi marah dekat saya tau. Kononnya sebab saya lah family wife saya ni jadi huru-hara. Dan tahun lepas memang boleh dikatakan tiap-tiap malam tau pergi merawat dengan orang yang berlainan tau. Tukar-tukar pergi merawat sana, merawat sini kan. Jadinya merawat dengan orang tu, orang ni kan. Merawat dengan orang tu cakap macam ni. Merawat dengan orang ni cakap lain pula kan. Tapi benda yang dia cakap tu memang betul lah. Nah, nanti saya ceritakan kenapa tau. Okey, sebab dia kata pelik sikit cerita dia. Okey, dia buat kata dia. Lebih kurang macam ni lah, senang cakap kan. Dia buat 3 penjuru. Antara saya, mak mertua dengan isteri saya ni, kami akan hate, yang kita akan membenci sama sendirilah. Jadi macam tu lah dia buat 3 penjuru. Lepas tu saya pun baliklah dekat kampung saya. Dan saya waktu ni dah bertambah hairan tau. Kenapa tau? Masa saya duduk dekat rumah mak mertua saya wife saya basuh baju saya sekali dengan baju mak mertua and baju abang ipar saya. Dan bila basuh tu dia orang pun naik gatal-gatal juga tau. Lepas saya balik kampung saya sendiri, ada baju saya dengan seluar saya yang mana yang dah kecil-kecil ni, biasanya saya akan bagi dekat adik-beradik saya tau. Tapi bila saya dah bagi dia orang dah pakai baju tu, pelik, tak naik gatal-gatal pula. Dan masa tu saya dah terfikir tau, betul ke orang buat dekat saya sebenarnya? Kan? Ke ada benda yang lain sebenarnya? Duk, saya pun waktu tu kan saya duduk kat kampung lebih kurang dalam 3 bulan lah macam tu. Dan masa saya duduk dekat kampung saya ni lah, mak mertua saya ni merata tau. Pergi berubat sana, pergi berubat sini. Memang lah, sebab dia dah tak tahan, sakit kan, gatal-gatal apa semua kan. Pergi buat. Dan sama jugalah, saya dengan wife saya pun pergi jugalah berubat. Tapi mak mertua saya ni pergi dekat tempat lain. Saya pergi dengan isteri saya, pergi berubat tempat lain lah. Jadi, sampailah satu masa tu mak mertua saya ni pergi berubat tau dekat Rantau Panjang rasanya, dekat Kelantan. Dan lepas tu mak mertua saya cakap lah yang saya dengan wife saya ni kena sihir, kena sihir pemisah. Dan perawat tu suruh saya dengan wife saya ni jumpa dia. Jadinya selepas 1 ataupun 2 hari lepas tu lah, saya pun pergi ke rumah perawat tu. Tapi sebelum pergi tu malam tu saya ada dengar kisah seram tau. Dan kebiasaan sebelum tidur tu saya akan dengar kisah-kisah seram. Dan masa tu saya tersedar tidur tau. Macam saya dengar tau, macam bunyi ada orang mengaji kat sebelah saya tau. Kat sebelah telinga saya ni orang ngaji. Dan kat sebelah saya lagi masih ada earpiece saya tu. Saya dengar macam kisah seram tadi lah. Dan masa tu saya dengar tau, ada satu kisah ni. Dan dalam kisah tu dia cakap tau, kalau sesiapa nak tahu
Orang yang buat dekat kita tu siapa? Sebelum tidur, ambil wuduk dulu, baca ayat kursi dan baca ayat 3 kul. Lepas tu minta dengan Allah ni dengan hati yang ikhlas. Minta betul-betul. Minta dengan bersungguh-sungguh. Minta petunjuk. Siapa yang buat? Jadinya bila waktu tu, saya bangun dari tidur, terus pergi dapur tau. Saya buat segelas air, relax dulu kejap, hisap ukur. Sambil orang kata tunggu habis orang azan lah. Sambil saya ni waktu ni berfikir tau. Pasal apa yang saya dengar. Apa yang orang cakap dalam saya dengar kisah seram tadi tau. Jadi siap minum air. Siap isap ukur. Saya pun ambil wuduk. Solat subuh. Dan selepas siap solat subuh ni. Saya duduk lah kat kursi. Duduk sambil berfikir lagi semua. Jadinya saya pun fikir, tak apalah, tak rugi apa, aku cubalah buat kan. Jadi saya pun try buat lah. Buat macam yang orang tu cakap. Saya baca ayat kursi, baca 3 kul, lepas tu niat dalam hati waktu tu. Saya buat, Alhamdulillah, memang menjadi tau. Dan waktu tu, saya mimpi lah, siapa yang buat tu tau. Dan dalam mimpi saya tu, budak ni tengok saya senyum-senyum tau. Sambil dekat kaki budak tu, ada 3 benda tau. Benda bulat kaki 4, benda panjang berbulu, dan benda hitam. Dan 3 benda ni, ini yang sihir yang dikenakan pada saya. Benda-benda binatang-binatang lah. 3 benda ni binatang. Okey, kita terus dengan kisah dia. Jadi saya terkejut tau. Sebab waktu tu tiba-tiba wife saya kejut. Sebab katanya dah pagi. Jom, kata nak pergi rumah perawat tu kan. Okey. And masa tu saya terfikir, apakah budak tu yang buat kan? Sampai je dekat rumah perawat tu kan. Sembang-sembang dengan pakcik perawat tu kan. Lepas tu dia pun minta izin dengan saya nak pegang ibu jari kaki isteri saya, kata dia. Dan perawat ni pun mulakan rawatan dia. Yang saya heran waktu ni, kenapa perawat ni mula dekat wife saya dulu kan. Lepas tu dia cakap, kuatlah wife ni marah kan. Wife saya memang tengah marah sangat kan. Dan wife saya menjawab, memanglah marah sebab saya ni selalu buat dia selalu jadi marah, kata dia kan. Dan perawat tu cakap lagi, benda yang marah tu sebenarnya berpunca daripada wife saya sendiri. Tak ada orang lain yang boleh tahan dengan perangai wife saya ni. Just saya seorang je yang boleh tahan dengan perangai wife saya waktu tu. Kalau orang lain, dah lama wife saya jadi janda. Ni perawat tu cakap tau. Dan lepas tu, perawat tu cakap lagi tau, siapa budak lelaki yang sekian-sekian macam ni, rupa macam ni kan. Waktu tu bila wife saya dengar ni macam tercengang tau. Tapi bila fikir-fikir balik, wife saya cakap lah, itu macam ex dia dululah. Macam ex dia dulu. Jadi lepas tu, perawat tu cakap, yang budak lelaki itulah yang hantar sihir pemisah dekat kami. Dan budak itulah yang buat kami jadi gatal-gatal. Dan budak itulah yang buat, orang kata, peranakan wife saya ni jatuh tau. Dan budak tu buat, lagi satu, budak tu buat supaya saya yang nampak bersalah. Dan rupanya betul lah. Dalam mimpi saya ataupun petanda yang Allah bagi dalam mimpi saya pasal budak tu, memang Allah tunjukkan siapa yang buat. Cuma dengan syaratnya buat dengan ikhlas lah. Buat dengan betul-betul minta mohon pada Allah untuk tunjukkan tau. Dah lama dah sebenarnya budak lelaki ni buat dekat wife saya. Sebelum daripada saya couple dengan wife saya lagi. Dan budak tu dah hantar sihir pemisah ni. Katanya saya ni kena tempias-tempias je sebenarnya. Okey. Sekarang ni saya cerita pasal gatal-gatal ni pula Yang saya cakap pasal 3 benda ni tadi kan. Tapi yang ni Tapi saya rasa yang ni saya tak payah cerita lah. Sebab yang ini dia cerita macam mana nak buat sihir tu. Jadi saya rasa tak perlu cerita. Okey lah, kita terus Kebetulan lah, masa dia sembuh dekat ataupun dia dah buat sihir tu dia nak kena sembuhkan sihir tu dekat baju tau. And baju saya waktu tu ada sekali bergantungan, orang kata dikeringkan waktu tu lah. Isteri saya gantung untuk nak keringkan. Sekalinya terkenalah tempias daripada semburan yang orang tu nak buat tadi. And masa bertunang tu, saya dengan family saya ni pergi Pulau Redang, kata dia, bercuti. Lepas siap-siap semua nak balik lah. Jadinya saya letakkan plastik baju saya ni dalam plastik baju isteri saya. And wife saya ni pun basuhlah sekali baju saya. Sebab itulah kami ni jadi gatal-gatal. Dan selepas berubat dekat rantau panjang tu, Alhamdulillah, kami beransur pulih daripada sihir tu. Cuma yang gatal-gatal tu je lah. Ada lagi. Dan kalau saya ni sikit je ada lagi. Kata dia dekat area telinga dengan kat area punggung. Cuma wife saya lah, katanya banyak lagi gatal-gatal tu. Saya ada, kata dia lah, saya ada nak minta sikit lah dengan abang KSM dan pendengar-pendengar KSM, kata dia, minta tolong doakan kesembuhan kami. Jadi, sekejap, kita ambil sikit masa, marilah kita sama-sama mendoakan kesembuhan pada sahabat kita, Tuan Syamsul ni, dengan isteri dia. Semoga diberikan kesembuhan daripada segala penyakit dan diberikan sihat dan rezeki yang melimpah ruah. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Dan kata dia, sekian daripada saya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Semoga anda terhibur dengan kisah seram daripada Samsul ni. Dan kita haraplah kita semua sahabat-sahabat yang KSM pada hari ni, yang mendengar ni, mintalah kita semua dijauhkan daripada segala gangguan, dan segala sihir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadinya saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat malam.